KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun beringin sungguh lebat, angin bertiup amat lambat. Apa khabar wahai sahabat? Semoga ceria dan sihat. Harta lama benar kita tak jumpa ya. Saya sebenarnya tengah buat persiapan. Yalah sebab kita dah masuk tahun baharu. Jadi sempena dengan tahun baharu ini, kita ingin membuka lembaran baharu untuk Sukses SPM. Jadi selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya pengacara anda, Lokman Hakim. Tak handsome tapi kacak tu ada. Hashtag kau memang perasan. Baik, jadi sempena dengan tahun baharu, jom kita semangat. Kena ceria, kena cergas dan paling penting, kena senyum selalu. Sebab apa? Kita akan menempuh satu tahun yang baharu. Baiklah, hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran Bahasa Melayu iaitu morfologi bersama dengan cikgu. Cikgu ni saya dah sembang tadi dah sebelum masuk studio ni. Sangat peramah cikgu kita. Nak tahu siapa? Jom kita lihat profil cikgu kita. Macam sama tak dengan gambar cikgu tadi? Baiklah, bersama dengan kita hari ini Cikgu Zainab. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu? Abang baik. Saya tengok cikgu cairlah cikgu. Senyuman Bahaya, cikgu tu manis bahaya. sungguh. Baik Okey. cikgu, terima Tadi kasih. kan Lokman ada Ya, buat cikgu. macam ni kan. Sama tak cikgu? Itu sama. Itu sebenarnya apa lambang sekolah. Murid-murid tahu. Oh. Mainstream Inspire. Okey cikgu, lepas ni saya akan suruh murid-murid buat begini. Ya, boleh. Baik, kita dah berkenalan dengan Cikgu Zainab. Kita dah lihat profil Cikgu Zainab. Sekarang cikgu, saya difahamkan kita nak berkenalan pula dengan murid-murid dalam talian. Boleh tak cikgu? Boleh, silakan. Baik, jom kita berkenalan dengan murid-murid dalam talian kita. Okey, kita ada yang pertama. Jap, saya ambil saya punya ni. Yang pertama kita ada adik Arifah Kalisa. Mana adik Arifah? Sila angkat tangan. Buat macam ni sikit. Yang cikgu kata lambang sekolah tu ya? Ya, ya. Tunjuk sikit. Samalah. Yang kedua kita ada adik Nur Amna. Okey, adik Amna mana? Buat sikit lambang sekolah tu. Sebiji lah. Yang ketiga kita ada Darshan. Mana Darshan? Buat sikit lambang tu. Okey, dan yang terakhir kita ada Ilhan. Mana Ilhan? Ilhan. Ilhan yang lain daripada lain cikgu. Dia ada ni. Ada orang panggil apa ni? Itulah tu kan? Terlupa pula perkataannya. Baik, terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita dan anda yang menonton dari rumah. Baik cikgu, hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran Bahasa Melayu. Kita nak fokuskan tentang tema apa cikgu? Ataupun topik apa? Okey, hari ini sebenarnya kita akan fokus topik ataupun aspek bahasa iaitu morfologi ya, daripada tema pertama buku teks tingkatan 4 ya. Apa tajuk tema pertama? Nanti kita akan tengok ya apa tema pertama tu. Jadi aspek tata bahasa ni sebenarnya sangat penting untuk murid-murid sebagai persediaan untuk mereka menghadapi peperiksaan. Memang kita kena sentiasa bersedia. Betul. Saya tadi buat persiapan cikgu. Atau saya buka buku tu. Bagus. Lepas ni boleh jawab peperiksaan ya. Harapnya begitu cikgu ya. Amin. Terima kasih kepada Cikgu Zainab. Makna kata hari ini kita akan fokus kepada morfologi ke G cikgu? Sebutan yang betul. Morfologi. Morfologi. Untuk makluman Lokman, dalam pembelajaran bahasa Melayu ni kita ada 3 kemahiran, 2 aspek iaitu kemahiran membaca, kemahiran menulis, kemahiran mendengar tutur. Dan aspek apa tadi? Salah satunya kita kena bincang dah. Aspek tata bahasa dan seni bahasa. Jadi murid-murid ni akan didedahkan dengan 3 kemahiran, 2 aspek dari sejak mereka darjah 1 hinggalah tingkatan 5. Tak sabar rasanya nak belajar dengan Cikgu Zainab. Bagaimana murid-murid dalam talian dah bersedia belum? Kalau dah bersedia, tunjuk sikit lambang kita. Okey, gegarkan sikit. Okey.
mereka dah tak sabar cikgu untuk memulakan kelas pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, bolehkah kita nak rehat seketika? Oh, boleh sangat-sangat. Okey, kembali selepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Kembali semua dalam Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga Cikgu Zainab binti Abdullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 3, Petaling Jaya, Selangor. Okey cikgu? Cikgu dah bersedia cikgu? InsyaAllah, Cikgu Lokman. sentiasa bersedia. Murid kita bagaimana? Dah bersedia ke belum? Macam biasa, lambang kita. Cantik. Baik cikgu. Untuk segmen ini cikgu, kita nak fokuskan tentang apa cikgu? Okey, Lokman. Cikgu dah bersedia ni ya. Dan Lokman juga Abang Lokman ya. Murid-murid Abang Lokman kita pun akan menjadi salah seorang murid cikgu pada Boleh, hari cikgu. ini. Okey. Hari ini kita akan belajar ya. Walaupun tadi kita telah menyebut ya aspek morfologi, tetapi kita akan belajar daripada buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4, tema yang pertama, merealisasi impian. Okey, kalau Lokman tengok di sini ada tema sukan dan rekreasi. Apa kaitannya dengan tema 1, merealisasi impian? Sebenarnya tema 1 ini berkaitan dengan tema sukan dan rekreasi dalam DSKP, iaitu dokumen standard kurikulum pentaksiran ya. Jadi kita teruskan ya. Okey, dalam tema 1 ni sebenarnya ada 6 tajuk yang akan dipelajari oleh murid-murid. Kan tadi cikgu dah bagi tahu kan, murid akan belajar 3 kemahiran dan 2 aspek. Jadi akan dipelajari ya melalui topik-topik ini. Jadi hari ini cikgu akan pilih salah satu topik ni untuk pembelajaran kita. Ya. Jadi inilah, boleh Lokman baca ya? Boleh cikgu? Boleh. Yang pertama ya, kitalah juara. Yang kedua, menawan samudera. Yang ketiga, jutawan sukan. Yang keempat, lautan api kurenangi. Yang kelima, tangan yang menggoncang dunia. Dan yang keenam, menyusuri pulau inspirasi. Sedap kan tajuk dia kan? Sedap, cikgu. Di sini kalau Lokman tengok kan, adanya perkataan seperti samudera, betul. laut kan, sukan ya. Jadi itulah yang dikatakan tema dia tadi rekreasi kan, sukan dan rekreasi. Baiklah kita teruskan ya Lokman. Boleh cikgu? Okey. Untuk morfologi ni, cikgu hari ini nak tekankan ya, morfologi ni sebenarnya salah satu soalan ya daripada kertas 2 SPM, iaitu soalan yang pertama. Jadi hari ini kita nak belajarlah bagaimana kita nak menjawab morfologi. Tadi Lokman tanya, apa itu cikgu morfologi? Betul. Jadi hari ini kawan-kawan kita ya akan kenal apa itu morfologi. Sebut pandai. Maksudnya apa dia kan? Jadi sebenarnya soalan morfologi ni ditanya atau disoal dalam soalan bahagian A, iaitu sistem dan aplikasi bahasa. Okey, kalau Lokman tengok di sini 35 markah. Betul, bukan cikgu. morfologi itu 35 markah. Maksud dia di sini semua soalan 5 ni membawa markah 35 dan sebahagianlah kan markah untuk morfologi, mungkin 6, mungkin 8 ya. Baiklah ya, cikgu teruskan. Okey, standard pembelajaran cikgu hari ini ialah 2.4.1, iaitu kemahiran membaca. 3.1.1 kemahiran menulis. Okey, dalam pembelajaran bahasa Melayu, aspek kemahiran membaca tu sangat penting. Bila baca mestilah kena tulis ya Lokman. Betul cikgu. Nak jawab soalan kan. Dan penekanan cikgu pada hari ini ialah aspek bahasa, iaitu 5.1.1 mengenal pasti dan menggunakan bentuk kata tunggal dan kata majmuk dengan betul mengikut konteks. Inilah standard pembelajaran cikgu pada hari ini ya.
Baiklah, kita teruskan. Kita tadi dari awal lagi Betul. sebut morfologi. Macam mana nak sebut morfologi? Betul. Jadi kita nak tanya. Agak-agak Luqman tahu tak apa tu morfologi? Ya? Saya tak tahulah, cikgu. Kita tanya kawan-kawan kita lah ya. Cantik, cikgu. Boleh? Siapa yang nak bagi maksud morfologi? Okey, siapa yang nak bantu Cikgu, cikgu? saya nak cuba. Terbaik, Darshan. Silakan. Morfologi ialah perkataan. Darshan bagi morfologi perkataan. Ada tak lagi jawapan lain? Okey, silakan. Siapa tu? Amna. Cikgu, morfologi bidang bahasa kan? Betul. Bidang Apa bahasa. tahu Luqman jawapan Darshan tadi betul. Jawapan Amna pun betul. Perkataan betul. bahasa. Tetapi jawapan tersebut kurang tepat. Kita tanya 4 orang kawan Okey, kita ni. yang lain. Mana Seterusnya. tahu kalau Betul. ada boleh bagi jawapan yang paling Okey, tepat. silakan. Cikgu, saya bagi definisi tu boleh? Boleh Ifah. Silakan Ifah. Morfologi ialah bidang bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan golongan kata. Wow, bagus. Itulah Luqman jawapan yang paling tepat ya. Kita tak boleh salahkan Darshan dengan Betul. Amna. Sebab berani, cikgu. Berani mencuba Tahniah, ya. Darshan dan Amna. Jadi inilah maksud morfologi, iaitu bidang tata bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata sesuatu bahasa. Jadi hari ini kita akan fokus aspek bahasa. Ya. Baiklah ya, kita teruskan. Boleh, cikgu. Kita teruskan. Tadi cikgu ada sebut ya, aspek bahasa cikgu ialah 5.1.1 iaitu mengenal pasti dan menggunakan bentuk kata tunggal dan kata majmuk dengan betul mengikut konteks. Kita cari maksud apa itu bentuk kata. Yang mana satu bentuk kata? Ya. Cuba tanya kawan kita. Mungkin mereka ada jawapan ya. Siapa tahu bentuk kata? Okey, silakan Ilhan. Cikgu, bentuk kata tu kata tunggal dan kata majmuk kan? Betul ke, Betul cikgu? tak? Kata Agak-agak tunggal. Luqman betul tak? Ada tak kat situ? Betul. Abang Luqman pun dah belajar Saya sesuatu. setuju dengan Ilhan. Bagus. Ada tak lagi selain daripada kata tunggal dan kata majmuk? Okey, siapa tu? Okey, Amna. Saya rasa ada lagi bentuk kata iaitu kata ganda dan kata terbitan. Kata ganda dan kata terbitan. Kita tanya Abang Luqman, betul ke tak? Betul, cikgu. Betul, cikgu. Semua membetulkan saja. Okey, kita tanya lagi. Ada tak lagi jawapan lain? Okey, Darshan. Kata nama am dan kata nama khas tu bentuk kata juga kan, cikgu? Yang ni saya keliru, cikgu. Kenapa Adakah Luqman boleh keliru? Sebab macam bukan. Macam Betul ke, ya? cikgu? Macam ya, macam bukan. Yang ni saya keliru, cikgu. Jom kita tengok bentuk kata Boleh, tu ada cikgu. berapa ya. Okey, bentuk kata ada 4 sahaja. Jadi jawapan siapa yang salah tadi? Jawapan Darshan. Ya, sebenarnya okey, murid-murid memang selalu keliru Betul. antara bentuk kata dengan golongan kata. Apa yang diberikan oleh Darshan tadi ialah golongan kata, iaitu kata nama am dan kata nama khas. Tetapi kata nama am, kata kerja, kalau diberi imbuhan ya, dia akan menjadi bentuk kata. Kalau digandakan, dia akan menjadi kata ganda. Itu yang istimewanya. Susah tapi menarik sebenarnya. Betul. Ya. Jadi sebenarnya hari ini cikgu nak fokus bentuk kata tunggal dan kata majmuk sahaja. Okey, kita ada 4 kan, tetapi cikgu hanya nak fokus 2 sahaja ya pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah. Kita pergi kata tunggal. Luqman, kata tunggal tu apa? Kata tunggal itulah saya keliru lah, cikgu. Kata tunggal adalah satu perkataan. Betul ke, cikgu? Ya, kata tunggal. Kita tanya kawan-kawan kita lah. Siapa yang boleh bantu saya? Saya kelirulah kata tunggal ni. Okey, silakan Amna. Cikgu, kata tunggal tu kata dasar kan? Kata yang tidak menerima imbuhan dan bukan digandakan. Oh, contoh macam indah. Betul ke, cikgu? Ya, betul. Terima kasih, Amna. Wah, belajar sesuatu ya Betul. Luqman.
Okey, betul. Kata tunggal ini ialah kata yang tidak menerima imbuhan, tidak menerima pergandaan, tidak juga dimajmukkan. Okey, ada lagi siapa yang nak bagi jawapan ya? Nak memberi pandangan. Betul. Kan? Mungkin Cikgu. Arifah. Silakan. Boleh saya bagi contoh kata tunggal? Boleh, Ifah. Kata tunggal yang bebas itu seperti pelakon dan murid, betul kan? Tapi saya kurang faham berkenaan kata tunggal yang tidak boleh berdiri sendiri. Luqman, sebenarnya murid-murid ni mereka dah belajar berkenaan dengan kata tunggal. Sebenarnya kata tunggal tu tadi kan kita dah lihat kan. Perkataan yang tidak mengalami proses peimbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Dan kata tunggal ni ada dua bentuk. Unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri sebagai satu ayat. Dan unit yang tidak dapat berdiri sendiri memerlukan sekurang-kurangnya satu unit lain yang bebas untuk melengkapkan fungsinya. Ini yang Ifah tanya tadi. Dia kurang jelas ya. Dah belajar dalam kelas tapi masih lagi kurang jelas. Jadi kita tunjuk contoh. Okey, tadi kan ada Luqman pun bagi contoh ya. Okey, Ifah pun ada bagi contoh ya. Sebenarnya yang unit bebas seperti berdiri sendiri pengacara. Okey, Luqman seorang pengacara. Pengacara. Cikgu. Cikgu tu cikgu macam tu kan. Itu. Jadi ini berdiri sendiri. Cuma yang tidak berdiri sendiri ni biasanya seperti kata hubung, penjodoh bilangan kan. Yang kalau sayang okeylah kan Rahman. Sayang memang boleh berdiri sendiri panggilan kan. Tapi yang ialah kata hubung. Macam bahawa kan. Kalau macam penjodoh bilangan contohnya biji, sebiji kan. Contoh dekat sini. Ibu mengambil 2 biji pil. Kalau biji apa kan? Jadi dia tidak boleh berdiri sendiri. Okey. Bila cikgu sebut sayang tadi, senyum dahsyat. Iya. Panjang senyum dia. Okey, cikgu silakan. Okey, kita teruskan. Okey, tadi kita dah belajar kata tunggal. Sekarang kita lihat pula kata majmuk. Sebab kita kan hari ini nak belajar 2 bentuk kata. Betul, kan? cikgu. Okey, kita tanya kawan kita. Atau Luqman ada jawapan? Boleh, cikgu? Kata majmuk ialah perkataan yang terhasil apabila 2 kata dasar. Betul ke, cikgu? Ya ke? Kita tanya kawan kita lah. Okey, siapa yang boleh bantu? Untuk perjelaskan. Okey, silakan Ilhan. Cikgu, kata majmuk tu 2 perkataan kan? Seperti bilik darjah, dewan sekolah dan jalan raya. Jelas, cikgu. Betul. Saya nampak dengan jelas. Terima Cuba kasih, tanya Ilhan. orang lain lagi. Betul? Tak ada jawapan yang lain? Okey, Darshan. Saya setuju dengan Ilhan cikgu, tapi ada juga kata majmuk yang dieja satu perkataan seperti tanggungjawab, kerjasama dan antarabangsa. Ada juga cikgu ya? Ya, ada. Itu sebenarnya kita panggil kata majmuk mantap. Nanti kita tengok. Baik, cikgu. Yang mana satu ya? Lagi ada tak lagi? Pandangan yang lain berkaitan dengan kata majmuk? Mungkin Amna ada? Okey, silakan Amna. Saya nak tanya boleh cikgu? Boleh. Silakan Amna. Apa yang Amna nak tanya tu? Benarkah simpulan bahasa itu kata majmuk sebab simpulan bahasa dieja 2 perkataan seperti buah hati, tangkai jering dan anak emas? Luqman, betul ke Saya ya? faham yang buah hati je, cikgu. Kata majmuk ke tu? Ya, betul ke, cikgu? Jom Ya, kita tengok. betul. Betul. Ya, Alhamdulillah. betul. Boleh bagi Baik, hadiah ni. betul. Okey, tadi kata majmuk kan. Ada yang bagi jawapan. Luqman pun bagi jawapan hampir tepat. Boleh bagi Terima kasih, reward ni, cikgu. boleh hadiah ni. Okey, so kata majmuk ialah perkataan yang terhasil dari 2 kata dasar atau lebih dirangkaikan atau digabungkan perkataan yang terbentuk membawa makna yang berbeza. Ya. Okey, ini contoh kata majmuk yang diberikan oleh kawan-kawan kita tadi ya. Dan ini ialah kata majmuk khusus untuk bidang-bidang tertentu seperti sudut tegak, seni bina, segi 4 ya. Dan yang bawah ni kita panggil kata majmuk kiasan yang diberikan oleh Amna tadi. Baiklah ya. Ini kata majmuk mantap. Ada berapa ya Luqman kata majmuk mantap? 15 cikgu, betul ke? Betul tak 15, kawan-kawan? betul ke? Ilham kata anggur. mengangguk, kata Anggur je Ilham. Ilham.
Ya, betul. Kata majmuk mantap ada 15. Ya, nak bagi contoh? Siapa nak bagi contoh kata majmuk mantap? Okey, silakan Arifah. Contoh kata majmuk ialah bumi putera, tanda tangan dan matahari. Betul ke cikgu? Ya, nanti kita tengok Okey. senaraikan. Lagi ada lagi? Okey. Ya, Darshan. Silakan. Contoh kata majmuk mantap yang lain adalah warga negara, kaki tangan dan sukarela. Okey. Jadi kata majmuk mantap ni dia dikira satu perkataan dan dia disambungkan walaupun asalnya dari dua kata dasar. Okey, jadi kita tengok. Inilah kata majmuk mantap. betul lah, Ada cikgu. 15 ya. Jadi yang lain kena eja terpisah. Ya. Contohnya guru kanan kena terpisahlah. Betul. Ya. Jalan raya terpisah, Pisah. tak boleh dirapatkan ya. Baiklah ya. Kita teruskan hari ini ya pembelajaran kita. Okey murid-murid, kalian boleh buka buku teks bahasa Melayu ya. Muka surat 4 dan 5 ya. Okey, siapa nak baca petikan ini? Cikgu, saya nak baca. Okey, silakan Ifah. Yang berusaha Tuan Haji Kuswandi bin Tayin, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Jauhari, barisan guru penolong kanan, guru kanan mata pelajaran, guru cemerlang, guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi. Bersempena dengan Hari Air Sedunia yang akan disambut pada 22 Mac setiap tahun, saya akan menyampaikan syarahan yang bertajuk Kepentingan Sukan Air. Hadirin yang dihormati, aktiviti sukan khususnya sukan air merupakan suatu aktiviti yang sangat menyeronokkan. Saya percaya hadirin juga gemar berkelah dan bersantai di badan air seperti di tepi pantai, jeram dan taman tema air. Namun selain menghirup udara segar dan berenang di tepi pantai, pernahkah hadirin mengambil bahagian dalam aktiviti sukan air? Antaranya termasuklah luncur jet, luncur air, luncur angin, layar-layang, luncur udara, bersnorkel mahupun selam scuba. Baiklah ya, terima kasih Terima Ifah. kasih Arifah. Jadi Ifah dah baca ya. Di sini kita nak cari kata tunggal dan kata majmuk. Baiklah, kita cari dulu kata tunggal ya. Okey, kata tunggal dalam perenggan yang pertama. Okey, siapa nak cuba? Okey, Ilhan. Silakan Ilhan. Okey, Ilhan jangan lupa Kata onkan mic. tunggal yang dalam perenggan pertama, kata tunggal yang dalam perenggan pertama ialah dengan, yang, pada dan akan. Ya, terima kasih Ilham. Okey, bagus ya jawapan yang tepat. Okey, ada tak lagi kata tunggal dalam perenggan kedua pula kita tengok ya. Baiklah Amna, silakan. Kata tunggal yang terdapat dalam perenggan kedua ialah aktiviti, gemar dan jeram. Bagus ya. Ini ialah kata tunggal ya. Kata tunggal seperti yang kita katakan tadi, satu perkataan sahaja, dia tidak ada proses penggandaan ya, tidak ada proses pengimbuhan. Kalau Luqman tengok contoh guru-guru, rakan-rakan, ini ialah kata ganda. Betul. Okey, kita teruskan ya kawan-kawan ya. Kita akan lihat pula kata majmuk. Baiklah, dalam perenggan pertama. Siapa nak bagi contoh? Ada banyak ni kata majmuk dalam perenggan pertama. Okey, Darshan. Kata majmuk dalam perenggan pertama ialah guru penolong kanan, guru kanan mata pelajaran dan guru cemerlang. Bagus, Darshan ya. Betul lah ya, guru penolong kanan, guru kanan mata pelajaran dan guru cemerlang. Tidak semestinya dua perkataan, dia boleh jadi dua atau tiga perkataan. Jadi, kita tengok pula kata majmuk dalam perenggan kedua. Kita tanya Abang Luqman lah ya. Boleh, cikgu. Relax sangat Abang Luqman ni ya. Okey, Abang Luqman boleh. Okey, antaranya ialah luncur jet, luncur air, luncur angin, luncur udara dan selam scuba. Betul ke cikgu? Bagus. Saya boleh bagi A tambah ya.
Terima kasih cikgu. Jadi Bangga rasa. nanti Abang Lokman kena bina ayat pula ya. boleh, Okey. cikgu. Dalam proses kita mencari ya, satu lagi murid-murid ni mereka kena membina ayat ya. Aspek membina ayat ni penting. Mereka kena belajar bagaimana cara untuk membina ayat. Baiklah, siapa nak cuba cepat ya. Okey. Siapa dulu? Sila angkat tangan. Okey, direction. Ibu, saya akan memilih perkataan guru kanan mata pelajaran. Okey, silakan Darshan. Ibu saya merupakan salah seorang guru kanan mata pelajaran di SMK Bandar Utama Damansara 3. Wah, tengok Darshan ni dia tahu ibu Betul. dia guru kanan dia guna ayat bernama ibu dia. Okey, ada lagi yang lain? Okey, seterusnya Amna. Saya nak bina ayat daripada perkataan yang. Okey, silakan Amna. Lelaki yang memakai baju merah itu ayah saya. Sebaik saya bukan merah. Kalau Abang Lokman merah tadi dah keliru dah kan. Keliru dah. Baiklah, kita tengok ada 2 orang lagi ni yang belum bina ayat ni. Okey. Siapa ya? Ilhan, silakan Ilhan. Baik, saya akan guna perkataan gemar ya. Dia silakan Ilham. Saya gemar menghabiskan masa lapang dengan membaca buku. Bagus ya. Bagus Ilham. Dan kita nak tanya Arifah pula. Arifah mungkin ada ayat yang telah dibina ya. Arifah boleh bina ayat secara spontan. Betul? Boleh cikgu. Saya akan menggunakan perkataan taman tema air. Ya, silakan Arifah. Semasa cuti persekolahan yang lalu, saya dan keluarga telah pergi ke taman tema air yang terkenal di negeri Johor. Wow, bagus. Macam mana Abang Lokman pula bina satu Okey. ayat? Saya suka bermain luncur air pada hujung minggu. Betul ke cikgu? Ya, satu markah. Satu markah. Ya, Terima kasih, bagus. cikgu. Tahniah ya. Jadi inilah Tepuk sikit. ayat yang dibina ya oleh murid-murid tadi. Maksud dia daripada perkataan kata tunggal dan kata majmuk, mereka dikehendaki membina ayat. Jadi menunjukkan bahawa mereka faham akan bentuk kata tunggal dan kata majmuk tersebut. Jadi Okey. Baik, cikgu, apa yang boleh saya simpulkan untuk segmen ini? Kita belajar tentang kata tunggal, iaitu kata perkataan yang tidak mengalami proses perimbuhan, contoh percaya. Yang kedua, kata majmuk, perkataan yang terhasil apabila 2 kata dasar atau lebih dirangkaikan atau digabungkan, contoh luncur air. Baik cikgu, kita nak berjeda seketika, boleh ke? boleh. Kembali selepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Zainab binti Abdullah. Kita belajar tentang bahasa Melayu iaitu morfologi hari ini. Okey cikgu, untuk segmen ini kita nak belajar tentang apa pula cikgu? Okey, baiklah ya. Kalau tadi kita dah belajar apa itu morfologi, apakah maksud kata tunggal, maksud kata majmuk. Jadi aktiviti kita seterusnya ialah menjawab soalan. Soalan berformat SPM. Jadi murid-murid perlu didedahkan dengan cara menjawab soalan yang sebenarnya. Baiklah ya, kita pergi kepada soalan yang pertama ya. Baiklah, siapa yang nak baca soalan? Okey, silakan. Okey Amna. Baca setiap ayat di bawah dengan teliti dan senaraikan satu kata tunggal dan 3 kata majmuk. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambah imbuhan, menukarkan imbuhan dan menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. Tengok panjang betul. tak panjang Lancar soalan. jawapannya. Maksud dia di sini, soalan yang panjang memerlukan murid membaca dan memahami. Kita tanya Amna, dia dah baca panjang-panjang ya. Apa yang Amna faham dengan soalan yang Amna baca ni?
kena senaraikan satu kata tunggal dengan 3 kata majmuk. Lagi? Lepas tu kena bina ayat. Satu Senaraikan. kata tunggal dan 3 kata majmuk. Kena jelas ya. 1 kata tunggal, 3 kata majmuk. Betul. Bina 1 ayat. Lagi Amna, apa yang Amna faham lagi? Lepas tu tak boleh tambah imbuhan, tukar imbuhan, gunakan perkataan tu sebagai peribahasa dan nama khas. Faham tak Luqman? Luqman faham tak? Maksud dia kalau kita bina ayat, perkataan tadi kita tidak boleh tambah imbuhan, tukarkan imbuhan. Suka-suka hati je nak tambah imbuhan. Memang tak boleh Tak ya. boleh, cikgu, ya. Dan jadikannya sebagai peribahasa atau nama khas pun tidak boleh. Ya. Okey, kita pergi sekarang soalannya ya. Okey, soalannya siapa nak baca soalannya? Petikan ni. Ilhan. Okey. Sukan air juga mampu memupuk nilai-nilai murni dalam diri. Oleh sebab kebanyakan sukan air ini melibatkan kemahiran menggunakan peralatan, peserta mestilah mematuhi arahan yang diberikan. Bagi sukan air secara berkumpulan, berada di dasar laut dalam aktiviti selam scuba misalnya, sudah pasti akan memupuk sikap saling mempercayai, persefahaman, kerjasama dan perpaduan yang erat. Banyak lagi nilai murni lain yang dapat diterapkan, antaranya termasuklah keberanian, yakin diri dan menghargai masa. Pendedahan yang berterusan kepada sukan air ini berupaya untuk meningkatkan kualiti hidup. Dipetik daripada kepentingan sukan air, halaman 5 buku teks tingkatan 4. 8 markah ya Luqman. Ini ialah soalan yang kita ambil daripada buku teks tingkatan 4 tadi. Jadi murid kena cari apa Luqman? Kata kunci, cikgu. Kata tunggal Betul. dan kata Majmuk. majmuk. Jadi kita minta dia orang cari Okey, ya. boleh, cikgu. Okey, siapa nak senaraikan ya? Dia kena senaraikan walaupun satu saja. Yang terbaik murid-murid senaraikan dan pilih yang terbaik untuk mereka nak bina ayat nanti ya. Okey, siapa nak senaraikan? Darshan. Silakan. Antara kata tunggal yang saya nampak dalam petikan ialah perkataan mampu, aktiviti dan perkataan dalam. Mampu, aktiviti dalam. Ya. Ada tak lagi kata tunggal yang lain ya? Okey, Amna. Saya nak cuba juga, cikgu. Okey, silakan Amna. Saya nampak perkataan erat, yang dan dapat. Bagus ya, kerana mereka dah tahu apa itu kata tunggal. Sebenarnya Betul. mudah je untuk mereka mengenal pastinya ya. Jadi inilah kata tunggal antara. Cikgu pun tak warnakan semua. Cikgu warnakan antara kata tunggal yang terdapat dalam petikan. Baiklah, kita cari kata majmuk pula. Siapa nak cuba ya? Okey. Ifa. Terdapat banyak kata majmuk dalam petikan. Tapi cikgu, saya senaraikan 3 saja boleh? Sebab soalan minta 3 saja. Ifa ni semangat dia. Kata 3 nak 3 je. Baiklah Ifa, boleh. Dengan syarat Ifa tahu kata majmuk tu, ya, faham. Dan Ifa boleh bina ayat daripada kata majmuk tersebut. Baiklah ya Ifa. Kata majmuk yang terdapat dalam petikan ialah sukan air, dasar laut dan kerjasama. Bagus ya. Ada tak lagi kawan-kawan lain? Selain daripada Ifa, dia senaraikan 3 saja. Betul? Okey, Amna. Semangat Amna ya. Bagus-bagus. Saya nak cuba juga, cikgu. Okey, silakan Amna. Kata majmuk lain ialah selam scuba, nilai murni dan yakin diri. Inilah kata majmuk. Ya, Amna yakin diri bukan kata majmuk ya. Walaupun nampak macam kata majmuk tetapi yakin diri bukan. Oh, bukan cikgu Dia ya? kata dasar sebab antaranya dia boleh letak perkataan yakin akan diri, yakin pada diri. Kata majmuk biasanya kita tak boleh selitkan mana-mana perkataan. Faham. Walaupun 2, cikgu ya? Ya. Faham. Okey. Takkan guru yang kanan. Guru betul. kanan kan? Betul. Okey, baiklah ya. Sekarang ni kita nak bina ayat. Oleh sebab banyak ya. Kita nak cari cuma bina ayat 1 kata tunggal, 3 kata majmuk. Jadi cikgu pilihlah untuk murid-murid. Baiklah, Abang Luqman boleh panggil ya siapa yang nak bina ayat daripada perkataan-perkataan ini.
Aktiviti. Aktiviti saya pilih orang lelaki lah. Murid-murid lelaki. Saya pilih Ilhan untuk aktiviti yang pertama. Baik, cikgu. Alia akan mengisi masa lapang dengan melakukan aktiviti yang berfaedah seperti menjahit dan memasak. Mantap. Betul, mantap. Satu markah ya. Ya. Okey, tanya orang lain Okey, pula. yang kedua, sukan Biarlah air. kita bagi kebebasan kepada mereka nak pilih perkataan betul. mana kan. Okey, yang seterusnya saya pilih Amna. Amna nak pilih yang mana? 2, 3 atau 4? Kerjasama. Okey, silakan. Kerjasama setiap ahli kumpulan sangat penting untuk menghasilkan kerja yang berkualiti. Okey. Darshan? Saya akan memilih perkataan dasar laut. Okey, silakan. Serpihan kapal selam telah ditemukan di dasar laut oleh pasukan penyelamat. Okey, dan yang terakhir Ifa. Saya memilih perkataan sukan air. Baik. Sukan air ialah aktiviti sukarelasak yang amat digemari oleh kebanyakan remaja kini. Bagus. Agak-agak berapa markah Luqman nak bagi? Ini saya bagi markah penuh. Kalau 2 markah, 2 markah saya bagi semua. Jadi kalau di sini tadi kan 8 markah. Ya, betul. Jadi inilah ayat yang dibina oleh mereka. Jadi 8 markah penuh. Sekiranya mereka tidak melakukan kesilapan. Jadi dalam membina ayat ni, kita hendak memastikan ayat yang dibina itu ialah dengan menggunakan bahasa yang indah dan gramatis. Baiklah ya, kita pergi kepada soalan yang kedua. Ini latihan pengukuhan yang kedua. Siapa nak baca soalan ni ya? Darshan. Okey, silakan Darshan. Baca setiap ayat di bawah dengan teliti dan senaraikan 3 kata majmuk mantap. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambah imbuhan, menukarkan imbuhan dan menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. Terima kasih Darshan. Luqman, yang ni dia nak cari apa pula ya? Yang ni dia nak cari cikgu tentang senaraikan 3 kata majmuk mantap. Ya, tadi kita dah belajar Betul. kan kata majmuk mantap kan? Jom kita pergi lihat petikan ya. Baiklah ya. Inilah kata majmuk mantap dan yang ni perkara-perkara yang murid kena inilah ya beri perhatian ya. Okey, siapa nak baca? Okey, Ilhan. Kejohanan olahraga akan diadakan di SMK Bandar Utama Damansara 3 pada minggu hadapan. Oleh sebab itu, guru masukan Puan Eliana telah mengadakan mesyuarat dengan ahli jawatan kuasa yang dilantik oleh pihak sekolah. Beliau juga meminta setiausaha mencatat minit mesyuarat tersebut. Selepas mesyuarat, semua pihak yang terbabit perlu memberikan kerjasama dan mempamerkan sikap tanggungjawab untuk menjayakan kejohanan tersebut. Pihak sekolah berharap agar pertandingan ini dapat mencungkil bakat baharu dalam kalangan murid. Terima kasih ya Ilham. Okey, 6 markah diperuntukkan. Jadi murid-murid dikehendaki mencari apa tadi? 3 kata majmuk mantap. Iaitu kata majmuk yang dieja bersambung. Betul. Dia tidak terpisah ya. Jadi ya kita tanyalah kawan-kawan kita ni ya, mana satu, kita minta mereka senaraikan dahulu kata majmuk mantap. Okey, siapa nak senaraikan? Ya, Ifa. Silakan. Antara kata majmuk mantap dalam petikan ialah kerjasama, jawatan kuasa dan olahraga. Bagus ya. Ifa sebenarnya dah nampak sebab tadi mereka dah menjawabkan soalan yang dari tema yang sama juga. Betul. Kan. Baiklah, ada tak lagi kawan-kawan lain yang nak bagi ya kata majmuk mantap daripada petikan ni? Amna, cikgu. Silakan Amna. Saya nak cuba juga cikgu. Okey, silakan Amna. Ceria je Amna kan? Semangat Saya nampak dia. perkataan setiausaha dan tanggungjawab. Setiausaha dan tanggungjawab. Jadi agak-agaknya Abang Luqman betul ke tak ya kita tengok.
Agak-agak betul tak? Betul cikgu. Cuma kita Pandai Lukman. Okey. Jadi ada 5 tetapi murid-murid kena bina 3 sahaja kata majmuk ya. Jadi kita minta ya siapa nak bina kata majmuk ya. Kalian boleh pilih mana satu yang kalian nak bina. Okey, siapa dahulu? Sila angkat tangan. Darshan, okey. Saya akan memilih perkataan jawatan kuasa. Okey, silakan. Silakan Darshan. Semua kelab permainan dan persatuan akademik diminta mengadakan mesyuarat agung tahunan untuk memilih ahli jawatan kuasa baru. Bagus ya. Okey. 1 markah untuk Darshan. Ya, terbaik, Kita bagi Darshan. markah ya. Okey, siapa lagi nak bina? Okey, siapa cepat dia dapat. Okey, yang kedua. Siapa? Amna. Okey, silakan. Saya nak bina ayat daripada perkataan tanggungjawab. Baiklah Amna, silakan. Tanggungjawab ibu bapa ialah memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka. Bagus sangat Betul. ya. Okey, seterusnya ada 2 lagi ya yang belum bina ayat. Kita Betul. minta dia orang bina ayat ya. Boleh cikgu. Okey, seterusnya Ilhan, boleh? Boleh cikgu. Saya guna perkataan setiausaha ya. Ya, silakan Ilham. Sebagai setiausaha Persatuan Bahasa Melayu, Johan dikehendaki menulis minit mesyuarat setiap kali mesyuarat diadakan. Ya, bagus Ilham. Dia tahu tugas setiausaha mesti tulis minit mesyuarat. Ifah nak cuba tak Ifah? Ya. Ada satu peluang Saya nak lagi. cuba cikgu. Okey, silakan. Saya menggunakan perkataan olahraga. Ya, silakan. Kami akan menyertai kategori olahraga dalam kejohanan sukan peringkat daerah bertalian utama pada minggu hadapan. Bagus ya. Betul ke cikgu jawapan yang diberikan? Semua. Cikgu bagi markah penuh. Tahniah. Jadi inilah sebenarnya ayat yang mereka bina tadi. Walaupun tadi 4 orang bina ayat kan, tetapi kita pilih 3 saja kerana soalan ni dia minta 3. Betul. Kalau dia minta 3 lah, janganlah bagi lebih. Jadi 3 perkataan dan 3 ayat yang gramatis ya. Jadi murid ni layak dapat markah penuhlah kalau dia boleh membina ayat sebegini. Ya, baik. Jadi itu cara bagaimana untuk kita membina ayat. Okey, cikgu, kita nak berehat seketika, boleh ke? Boleh. Okey, kembali selepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2022. TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi dalam Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim dan juga Cikgu Zainab kita. Baik, kepada murid-murid dalam talian dan juga di rumah, nak dengar tak tips untuk menjawab soalan? Nak dengar tak? Kalau nak, buat begini. Okey, Cikgu. Murid kita tak sabar nak dengar tips untuk menjawab soalan. Silakan. Baiklah ya, hari ini kita dah belajar ya morfologi, bentuk kata tunggal, bentuk kata majmuk, bina ayat daripada kata tunggal dan kata majmuk. Jadi sebenarnya tadi kita dah lihat ya format menjawab SPM. Kita betul. telah dedahkan kepada murid-murid. Jadi inilah tip atau petua yang perlu dilakukan oleh murid sebelum mereka menjawab soalan. Yang pertama, baca arahan soalan. Tadilah seperti kawan-kawan kita baca kan. Kena baca, kemudian baca petikan ya. Kemudian garisi kehendak soalan. Betul. Dalam arahan soalan itu dah ada kehendak soalan. Contohnya 1 ayat tunggal, 3 ayat majmuk. Jadi murid-murid kena pekalah dengan semua itu ya supaya mereka tidak tersalah pilih, tidak tersalah buat ya. Kemudian senaraikan. Bila saja mereka dah pilih, senaraikan frasa atau perkataan mengikut kehendak soalan. Jadi berapakah perkataan dia minta ya? Kalau dia kata nak 3, senaraikan 3 yang murid-murid boleh jawab. Jangan suka hati je pilih. Tiba-tiba bila nak bina ayat, hilang. Tak tahu nak bina ayat macam mana. Jadi murid-murid pilih. Selalunya dia akan ada lebih daripada yang diminta. Kalau dia minta 3, selalunya dia ada 5 atau 6. Macam tadi kan kita ada buat latihan kan. Kemudian binalah ayat berdasarkan senarai perkataan yang telah dipilih tadi.
Jadi bina ayat tu pastikan ayat yang dibina tadi ada subjek, ada predikat ditambah dengan keterangan. Kalau murid-murid dah boleh bina ayat yang ada subjek, predikat dan keterangan tu, dah tentulah ayat tadi tak adalah kesalahan dia. Tepatlah ataupun dalam erti kata lain ayat tersebut ayat yang gramatis ya. Seterusnya ni bina ayat sendiri ya. Ayat tadi mesti ayat sendiri ya. Jangan ambil dari mana-mana bahagian dalam soalan. Sebenarnya Luqman, soalan kertas 2 ni ada 9. Tak betul, 9 soalan. Jadi dari 9 soalan tu kan dia banyak petikan, dia banyak arahan soalan dan sebagainya. Jadi murid-murid tak boleh tiba-tiba perkataan jawatan kuasa ni ada dekat soalan rumusan tu. Dia pergi ambil je salin bulat-bulat. Tak boleh. Tak boleh, kosong markah. Tak boleh Jadi kena guna idea sendiri untuk membina ayat tersebut. Itu yang dikatakan bina ayat sendiri dan jangan ambil dari mana-mana soalan ya. Itulah yang murid-murid kena peka dan faham untuk menjawab soalan morfologi. Jadi diharapkan bila faham soalan tu murid-murid boleh akur dengan kehendak soalan. Baiklah ya. Kita tanya murid-murid lah pula apa yang mereka dapat hari ini ya. Cikgu Zainab dah bagi petua, dah bagi tip orang kata kan. Langkah cara macam mana nak dapat markah penuh kan. Jadi kita tanya siapa nak bagi rumusan kita punya pembelajaran pada hari ini. Sila angkat tangan. Okey, Ifa. Berdasarkan pada pelajaran yang saya dapat pada hari ini, saya dapat memahami bentuk kata tunggal dan kata majmuk. Selain itu, saya dapat membezakan kata tunggal dan kata majmuk. Dan akhirnya, saya dapat membina ayat yang dramatis dan indah daripada perkataan yang dipilih. Terima kasih, Ifa. Rasanya kawan-kawan yang lain pun sama kan? Okey, bagi lambang ni kalau faham. Okey, semua faham. Abang Luqman faham tak? Faham, cikgu. Ya, jadi harapan cikgu ya. Ini panduan yang cikgu boleh pesanan lah. Pesanan akhir ni. Kita macam berada di penghujung dah Betul, cikgu. kelas Jadi kena kita hari ini elok-elok kan. Jadi pesanan cikgu hari ini, baca dan fahami soalan ya. Garisi isi penting. Baca petikan. Tu cikgu dah warnakan dengan warna merah. Garisi jawapan ya. Senaraikan perkataan berapa. Kena tahu berapa ya. Perkataan yang perlu disenaraikan. Bina ayat. Pastikan ayat yang dibina ayat yang gramatis iaitu ayat yang mempunyai subjek dan predikat. Dan ayat yang dibina hendaklah gramatis dan indah. Ya, Okey, betul. Itulah cikgu. ya pesanan cikgu kepada semua murid yang berada di rumah ya, yang bersama kita dalam talian ya. Cuma cikgu kalau boleh saya tanya tentang bila kita dah tahu perkataan kan cikgu, kenapa kita kena membina ayat? Agak-agak. Sebenarnya kita ni dalam proses membina ayat ni dari kecil lagi kita dah pun bercakap dengan ayat yang lengkap. Betul. Kan kalau kita ada anak-anak kita kecil Pak Luqman, Ibu nak pergi ke mana? Sebenarnya itulah aspek binaan ayat. Jadi sebenarnya dalam pembinaan ayat ni, murid-murid ni tak kiralah siapa, baik murid-murid, sesiapa saja, dia kena tahu penggunaan ayat supaya dia boleh gunakan dalam penulisan, dalam berbahasa, dalam pertuturan, supaya yelah takkanlah kita nak cakap macam apa orang kata ayat tunggang terbalik kan. Itu pentingnya pembinaan ayat ni. Jadi kalau kita tahu bina ayat ni lagi baguslah untuk kita, terutamanya mengarang ya, bagi murid-murid yang nak mengarang ya. Okey, cikgu. Ada pantun. Yang terakhir, cikgu. Silakan. Ini bukan pantun. Ini kata-kata akhir cikgu pada hari ini. Terima kasih Daun Keladi.
izinkanlah cikgu hari ini mengundur diri. Ya. Alah. Jadi cikgu minta maaflah andai sepanjang perkongsian cikgu ni ada kesilapan, kekurangan ya. Dan kalau panjang umur ada masa kita berjumpa lagi. InsyaAllah cikgu. Jadi itu 5 petua yang telah dikongsikan oleh Cikgu Zainab kepada kita dan saya doakan kepada murid-murid yang mengambil mata pelajaran ini semoga anda berjaya dengan cemerlang. Terima kasih kepada Cikgu Zainab binti Abdullah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.